المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bab yang ketiga pada menyatakan zahid. Ketahui olehmu bahawasanya zahid itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung kembali bacaan kitab Penawar Bagi Hati, karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab yang ketiga daripada 10 bab sifat mahmudah. Kita selesai 2 pada malam ini, sambung, iaitu bab yang ketiga pada menyatakan zahid. Kata Syekh, ketahui olehmu bahawasanya zahid itu, yakni makna zahid. Dia nak bagi tahu definisi dulu. Setiap bab Syekh akan bagi tahu kepada kita definisi supaya kita kenal sifat. Bila kita tahu definisi, maka kita tahu sifat tersebut ada ataupun tidak dalam diri kita. Jadi dia bagi tahu definisi. Bila kita rasa bagian ni nama dia zahid, rasa macam ni dalam hati kita, ni nama dia hub. Yang ni pula cenderung macam ni nama dia hubbul jah ke, macam-macam jenis nama lah. Jadi kalau kita tak kenal, maka kita tak boleh nak beza dalam hati kita ni ada sifat apa. Mazmumah pun tak tahu, mahmudah pun tak tahu. Kalau kita boleh kenal yang mazmumah, maka wajib kita kena buang. Pas jalan buang ni tidak duduk saja. Duduk saja nak suruh sembuh daripada penyakit. Ghalibnya tak berlaku lah pada adat. Pada adat tak berlaku. Kita duduk saja dalam keadaan kita sakit. Biarlah, tak payah makan ubat, tak payah pergi temu dengan doktor dan sebagainya. Jawab dia, ghalib hukum adatnya, orang ni tak akan sembuh. Jadi ilmu tasawuf ni, dia adalah amali. Kita baca dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf di Masjid Wiradamai, disebut tasawuf ni adalah amali. Amal dia adalah praktikal, bukan pergi mendengar saja. Kalau pergi mendengar saja kita harap nak sembuh, tak sembuh. Gilah dengar 100 orang bersyarah tentang tasawuf, tajuk banner tulis tasawuf, tak sembuh penyakit kita. Sebab dia perlu kepada amal. Tasawuf ni mengajak kita untuk beramal. Amal batin dan amal zahir. So orang yang mengaji tasawuf mesti orang tu banyak beramal. Kalau mengaji tasawuf tak beramal, aku khatam kitab tasawuf berapa butir dah, dia kata setakat hikam. Setakat hikam tu dia kata berapa kali khatam dah, tapi beramal tak ada. Buah boleh kedai kopi. Buah kedai kopi, jiwa tak sembuh. Sebab kita tak beramal. Amal tu ibarat makan ubat. Ibarat keluar daripada rumah, pergi ke klinik, pergi ke hospital, bertemu dengan doktor. Doktor itulah guru. Gitu. Dalam ilmu tasawuf, pas guru tu tidak guru. Guru apa? Semua guru adalah guru. Tidak semua guru itu adalah guru yang boleh membimbing rohani seseorang.
Ada ciri-ciri pula dalam kitab besar dia sebutlah satu persatu. Dalam kitab ni dia tak sebut, bab guru pun dia tak sebut. Dia nak cerita pada kita paling tidak kita kenal ni sifat mazmumah, yang ni sifat mahmudah. Paling-paling tidak kita tahu dalam hati aku ada lagi sifat apa? Sifat mazmumah. Boleh bilang riya ada lagi, kibir ada lagi, azamah ada lagi. Benda penghapus pahala lah kau tu. Penghapus pahala amal. Kalau tak buang jawab dia sia-sia, takut bimbang gitu. Bimbang takut jadi sia-sia beramal ibadat. Ibadat jangan tinggal. Lepas tu nak suruh selesai ibadat tu agar diterima, tu cari jalan macam mana nak buang penyakit tu. Ibadat teruslah beribadatnya, tapi cari jalan macam mana nak suruh hilang riya, nak suruh hilang ujub, nak suruh hilang azamah, nak suruh hilang kibir, nak suruh hilang hubbud dunya, nak suruh hilang hubbul jah, nak suruh hilang ghadab, nak suruh hilang macam-macam jenis nama mazmumah. Disebut sini 10 ibu dia. Lepas tu anak-anak kepada ibu ni banyak lagi lah. Ulama kata ada 10,000 sifat mazmumah. Kita bilang satu pun tak bertemu dalam diri kita. Sempurnanya kita. Bila sempurna, tak ada dah lah. Nak cari apa lagi? Tak perlu bertaubat lagi kita pada Allah Ta'ala. Duk galik tengok aku duduk dalam ta'at daripada Allah Ta'ala. Istighfar pun malah-malah itu. Istighfar pun ala kadar dah. Istighfar pun tanpa rasa bersalah dah. Istighfar hanya lancar di mulut supaya burung cakap itu. Tak ada rasa diri aku Allah banyaknya salah, cacat celah dengan Allah. Tak ada cacat celah. Tak berasa ada cacat celah. Aib tu. Tak berasa cacat celah. Tak berasa cacat celah macam mana kita nama manusia? Allah Ta'ala kata dah wa khuliqal insanu dha'ifa. Mu serba kurang. Bukan serba sempurna, serba tak sempurna. Tiba-tiba kita berasa sempurna. Tak berhajat pada Allah Ta'ala. Aib. Tu aib yang ada pada kita. Jadi kena ikhtiar. Cari jalan nak berubat, buang perasaan rasa diri itu sempurna. Baik, sini nak ceritanya bab zahid. Apa benda zahid ni? Duk sebut, kita orang Melayu kita panggil zuhud. Asal kitab dia sebut zahid. Zahid. Baik. Ketahui olehmu, sebut dah, kalau dia sebut ketahui olehmu maknanya atas jalan wajib. Wajib kena tahu. Bukan sunat-sunat dak ni. Wajib, yakni wajib fardu ain kena tahu. Bila sebut fardu ain, atas tiap-tiap pala. Gitu. Atas tiap-tiap pala. Kita, pala kita. Bini kita, pala dia. Anak kita, pala dia. Kita mari, kita lepas. Dia mari, dia lepas. Dia tak pergi, dia tak lepas. Kita mari, kita lepas. Pas kita dengan bini, dengan anak, dia nak keluar, tak semudah kita. Kalau kita kalau kita tak bawa jawab dia, tak semudah dia nak keluar macam kita, bebas kita. Ada perempuan dia tak pandai bawa kereta. Motor pun tak pandai, nak keluar payahnya nak pergi mengaji. Ilmu fardu ain ni wajib mengaji. Tak minta izin suami pun tak apa. Asalnya gitu, comel minta izin lah. Nak suruh comel rumah tangga minta lah izin. Beritahu sepatah dua pada suami, saya nak pergi ngaji ni. Ngaji apa? Ilmu fiqh. Okey, pergi. Tapi kalau nak kira asalnya tak minta izin betapa sebab ilmu fardu ain. Sebabnya suami tak pandai nak mengajar. Kalau suami pandai mengajar tak boleh keluar bini. Tapi wajib kena ngaji. Lepas tu semua individu yang akil baligh wajib mengaji ilmu ni. Berapa ramai je orang mengaji tuan-tuan. Boleh bilang orang mengaji ilmu ni. Ilmu ni tahu apa sedap? Orang sedap dengan ceramah. Ceramah dalam TV, ceramah dalam radio, tu sedap orang dengar. Baca kitab tak apa sedap. Ceramah sedap jadi gigi rata. Dibaca sepotong ayat ya, sejam boleh kupah. Forum pula lagi sedap dah. Forum dia pergi merata. Soalan bagi dah, siap-siap bagi. Aku ni jadi moderator ni. Mu ahli panel pertama, aku ahli panel kedua. Okey. Mu nak tanya apa? Okey, aku bagi soalan ni mu jawab, aku bagi soalan ni mu jawab. Gitu forum. Forum ni boleh soalan dah.
Boleh soalan dah. Belum tentu lagi yang menjawab soalan tu alim. Ni alim ni spontan. Tanya jawab. Jawab pula, masya-Allah. Qaul ni disebut belaka. Qaul mazhab ni. Mazhab Syafi'i saja 2-3 qaul disebut. Yang mana yang muktamad? Gi pula mazhab lain pula. Mana ilmu duduk? Duduk dalam dada dia. Ni alim sungguh ya. Tapi tak sedap dengar. Cakap pun slow. Nak macam mana tu guru tua? Tapi yang forum tunggu lah. PU. Bukan nak rendah PU tidak dengar eh. Saya sebut contoh dunia hari ni gitu. PU, imam muda. Oh, yang ni cakap lantang, suara sedap. Orang muda kan. Orang muda ni dia hamasah, semangat banyak. Tapi dari sudut kematangan ilmu, orang muda ni lah duk rock orang tua. Duk kata orang tua ni tak betul, pendapat ni tak tepat, itu tak kena, ni tak kena. Ni orang muda ni yang mari kemudian. Yang alim senyap ya, tahu dah, mu tak erti lagi tu. Orang alim dengar orang muda duduk jawab, dia kata tak berapa tepat lagi tu dengan jawapan yang sebenar daripada imam mazhab contoh. Gitu. Nama nak sebutnya ialah ketahui olehmu ni wajib fardu ain atas tiap-tiap individu kena tahu. Kita mari malam ni. Lepas bab apa? Bab zahid. Bab zahid je malam ni. Tapi tak tahu habis ke tidak lagi ni. Sik baik tak mati PKP hari tu. Kalau mati jawab dia baru 2 bab sifat mahmudah. Tinggal lagi 8 bab Tuhan tanya dalam kubur. Aku tak sempat mengaji. Nasib baik boleh bagi tahu PKP ya Allah. Kalau tak PKP aku keluar dah pergi mengaji wahai Allah. Tak apalah. Sebab PKP. Baik. Jadi nak sebut alaninya berkenaan dengan zahid. Dia kata ketahui olehmu bahawasanya makna. Itu. Bahawasanya makna zahid itu benci ni duduk mana? Duduk di hati. Dipanggil benci hati. Tidak benci lidah dak. Bukan benci di lidah. Bukan benci di zahir, benci di hati. Duduk situ. Benci hati akan dunia. Dunia ni apa? Dunia ni diambil daripada perkataan dana. Dana yadnu. Dana yadnu dunuwan. Dana yadnu ni maknanya benda yang hampir hilang. Itu. Dunia ni salah satu daripada makna. Ada orang kata daripada dani'ah, tu pendapat-pendapat lah. Cuma saya ambil satu pendapat. Dunia ni diambil daripada perkataan dana yadnu. Dengan makna sesuatu yang hampir hilang. Itu. Sesuatu yang hampir hilang tu dunia. Kata apa? Kata pepatah Arab. Pepatah Arab sebut apa? Dia kata kullu atin qarib. Setiap yang datang itu dia adalah dekat. Walaupun 1000 tahun, walaupun 100 tahun, dia tetap dekat benda yang mendatang depan kita. Supaya kita bawa kereta, walaupun jarak depan sana selekoh tu jauh lagi, ujung mata kita nampak ada selekoh. Cuba ambil telefon, main telefon. Main WhatsApp dulu, jawab WhatsApp dulu, tengok WhatsApp mana-mana yang perlu jawab, jawab tengok. Sebab apa? Jauh lagi tu, terawak gitu. Tahu-tahu tak masuk selekoh kita. Gi straight. Sebab setiap yang datang mesti dekat. Mati antara yang datang. Setiap yang datang mesti hampir dengan kita. Sebab tu kereta orang buat lampu di bahagian depan cerah, terang benderang. Bahagian belakang merah, tak nampak apa. Belakang tak toleh dah. Toleh sekejap-sekejap ya. Jeling-jeling je kata apa? Kata IR dalam radio IKIM tu. Datuk apa? Datuk IR. Apa tak nama dia? Cuma dia kata jeling hanya 2-3 saat je. Tak payah toleh-toleh kepala dia tu. Hanya jeling dengan hujung-hujung mata je nak tengok belakang. Side mirror kata pun cermin dalam tu kau. Hanya jeling. Tapi yang depan jaga
Yang depan boleh jadi ada kereta lain, boleh jadi ada motor, boleh jadi ada lubang, boleh jadi macam-macam, boleh jadi ada. Benda yang kita nampak jauh, tiba-tiba dekat dah. Tadi rasa jauh lagi aku follow kereta ni. Tiba-tiba tak sempat break dah, langgar belakang. Tu nak beritahu. Dunung ni maknanya benda yang hampir tiada, hampir hilang. Tu dunia. Dunia ni sesuatu yang hampir hilang dah. Apatah lagi kita duduk dengar dalam apa? Dalam ceramah Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan perempuan tua, gambaran pada dunia tu. Tu di antara gambaran bahawa dunia ni sudah berada di penghujungnya. Baik. Tu Zahid benci hati akan dunia. Satu dia kata. Dan berpaling. Ada juga yang memberi makna dengan makna dana'ah saya sebut tadi. Satu tadi dengan makna dunu, dana yadnu. Dengan makna hampir. Satu lagi dengan makna dana'ah. Dana'ah ni dengan makna dengan makna sesuatu yang hina. Itu dunia. Sesuatu yang hina. Baik. Dan berpaling apa? Berpaling hati. Berpaling hati daripada dunia. Gitu. Zahid itu benci hati akan dunia dan berpaling hati daripada dunia. Itu definisi dia. Kalau ada dalam hati kita rasa benci pada dunia, rasa berpaling daripada dunia, itu nama dia zahid. Walaupun pada zahirnya dunia sekeliling kita. Walaupun pada zahirnya orang tengok dunia ada di sekeliling kita. Rumah besar, kereta ada, telefon canggih, duit banyak, jawatan tinggi. Tapi orang tak boleh nak hukum, dia ni tak zahid. Tak. Sebab zahid ni sifat hati. Kena pergi tanya tuan dia baru tahu. Allah duit melimpah-limpah. Contoh. Rumah mewah pula tu. Kereta besar pula kereta dia. Kita pun kata dia ni orang yang tak zahid, orang yang tamak dunia, orang yang hubbud dunia dia ni. Tak boleh hukum gitu. Kena tengok hati dia. Sebab tu yang tahu dia ni hubbud dunia ataupun dia tu zahid, dia je tahu. Kita tak boleh tahu. Tengok dia apa? Tengok setiap kali orang bagi hadiah, ambil semata dia ni. Orang bagi duit, ambil saja dia ni. Ngajar tasawuf, apa cintakan dunia. Jangan hukum gitu. Jangan hukum gitu. Tengok ustaz ni orang bagi ambil, orang tak bagi dia tanya. Orang tak bagi tanya, mana sampo? Contoh ni tuan-tuan ni, kok ada tak tahu nak kata. Kena ejek lupa malam tu. Siap WhatsApp. Timbalan belum bagi sampul lagi kat saya tadi. Kita pun kata, ustaz ni mengajar tasawuf ni, tapi duk nak pada duit. Tak kena mengajar tasawuf gini. Jangan hukum gitu. Yang tahu dia tu hubbud dunia ataupun tidak, Tuhan empunya hati. Tuhan yang punya diri tu tahu. Macam pepatah Arab kata apa? Sahibul bait adra bima fih. Tuan rumah, dialah yang paling tahu tentang rumahnya, dalam rumah tangga dia. Setakat kita tengok daripada rumah, jangan hukum. Tengok daripada luar, rumah ni, tuan rumah dia tak peduli ni. Rasa dalam rumah lagi berserabut ni. Tengok luar pun serabut dah dengan tak catnya. Rupa-rupanya dalam rumah kemah. Luar jadi tak catnya, dalam rumah tersusun rapi. Abuk pun tak ada contoh. Yang tahu dalam tu tuan rumah. Kita tengok luar rumah dia smart, dalam belum tentu lagi. Dia cat luar saja. Luar tu kacat tiap-tiap tahun tu kacat. Tiap-tiap kali nak raya tu kacat. Dalam tuan-tuan masuk baru tahu, rumah berserabut, sofa tak betul apa? Sofa berterabur, baju tak berlipat, debu penuh atas rak-rak dan sebagainya. Bawa aku tahu luar tak sama dengan dalam. Kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita di luar, tengok kemas je. Kita tak tahu dalam rumah tangga dia. Dia sembunyi apa yang berlaku dalam rumah tangga. Balik gaduh laki bini, keluar rumah kemas nampak. Tu sahibul bait adra bima fi. Tuan rumah tu yang paling tahu tentang apa yang ada dalam rumah dia.
Yang ada dalam hati kita, kita tahu ada zahid ke tak ada zahid. Saat ambil tu zahid ke tak zahid. Saat tolak tu zahid ke tak zahid. Yang tu ulama-ulama ajar belaka pada kita. Nak menyelamatkan diri kita daripada kebinasaan, tak boleh pahala. Baik. Jadi dia kata zahid ni benci hati akan dunia dan berpaling hati daripadanya daripada dunia. Pas dunia ni, baba bagi contoh, dunia ni umpama permainan lah. Umpama permainan. Kita ni macam kanak-kanak. Kanak-kanak dengan permainan gak jawab dia. Kalau boleh dia, semua mainan dia nak. Bawa gi mana? Tak payah gi pasar raya lah, tuan-tuan bawa gi DIY. Gi DIY kan mainan murah-murah. Tuan-tuan lepas dia dalam DIY tu, habis mainan dia nak. Yang ni dia berkenan, yang ni dia berkenan. Naklah kau. Yang ni nak, yang ni nak, yang ni nak. Supaya kita, naklah kau kalau boleh. Nak jadi orang kaya, nak jadi orang bernama, nak jadi orang berpangkat, nak jadi orang berduit, nak jadi orang ada kereta banyak, nak jadi orang yang ada kereta besar, nak jadi orang yang ada rumah besar, nak jadi orang mulia, nak jadi. Banyak benda kita nak. Banyak benda kita nak. Jadi zahid ni orang yang tak suka kepada benda-benda tu. Jiwa dia jiwa yang benci kepada semua tu. Tapi bukan benci maknanya kena keluar di mulut. Aku tak sukalah. Aku tak sukalah duit. Aku tak sukalah harta. Aku tak suka pangkat. Dah. Dia duduk dalam hati kita. Kita je tahu kita zahid ataupun tidak. Baik. Lepas tu kalau kita ada guru-guru kita tahu. Dia tahu tu hasil daripada pengalaman. Hasil daripada pengalaman. Supaya doktor. Doktor tengok muka kita dia tahu dah. Mak ayah kita biasa duk tengok muka kita. Dia tahu, warna pucat hari ni muka ni. Tak segar, tak sihat dan sebagainya. Boleh tahu. Tengok pada wajah, boleh tahu. Orang yang berpengalaman, dia tahu. Para guru ni, dia lalu dah jalan ni. Maka dia tahu lah. Dia tahu kita ni ada penyakit ni. Macam mana nak berubat, cara dia. Tu pun dia tahu juga jalan-jalan dia. Baik. Mana tadi? Dan berkata setengah ulama. Setengah ulama pula kata ni dia ambil. Zahid iaitu zahid. Zahid ni definisi sebahagian daripada ulama sebut pula. Zahid iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Ni zahid. Tinggal kesenangan dunia kerana nak cari kesenangan akhirat. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut, Man kana yuridul ajilata, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Tu dua muqabil dipanggil. Satu, Allah Taala kata man kana yuridul ajilah. Ajilah ni dia tafsirkan oleh ulama dengan dunia. Kata Allah man kana yuridul ajilah, siapa-siapa yang nak pada dunia. Apa kata Allah? Ajjalna lahu, kami akan segerakan kepadanya, kepada orang yang nak dunia ni. Tapi kata Allah, manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, kepada orang yang kami kehendaki. Tengok cara Allah Ta'ala bercakap. Allah Ta'ala bercakap, kalau kita faham ayat ni, semua orang katakanlah nak pada dunia. Tapi orang yang cerdik, Allah Ta'ala kata manasya, apa yang kami nak dan siapa yang kami nak. Kalau apa yang kami nak kita duk kejar dunia, kita tak termasuk dalam orang yang manasya, dan kita tak termasuk dalam orang yang Allah Ta'ala nak bagi manasya.
Buat apa kita duk kejar? Lainlah kalau kita ni termasuk dalam orang yang Allah Ta'ala kata man nasya, orang yang dia nak, dan manasya, apa yang kita nak pun Allah Ta'ala nak bagi. Tak apa, dapatlah apa yang kita nak. Sebab bertepatan dengan apa ya, dengan kehendak Allah Ta'ala. Masalahnya kita tak tahu. Kita ni termasuk dalam orang yang Allah Ta'ala nak ke, ataupun benda yang kita nak tu memang Allah Ta'ala nak bagi. Dah buat apa kita dah memenatkan diri kita mengejar sesuatu yang kita tak tahu. Adapun akhirat pasti. Akhirat pasti. Kita buat amal sikit, dapat pahala, janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti. Adapun dunia, siapa tak sempat nak mari jemaah, nak mengaji, tak sempat, kadang-kadang tua dah usia, mengaji tak tahu lagi. Kan tuan-tuan tengok viral lah itu kan. Musim PKPP ni kan orang pergi semayang Jumaat. Kan orang semayang Jumaat kadang-kadang bila tak boleh masuk, dia semayang je di luar. Dia semayang je di luar daripada pagar masjid. Dia tak sedar kalau masjid ni pagar dia dah berkunci dengan mangga, dah di-lock dah tuan-tuan, di-lock maknanya ditekan masuk dah. Jawab dia tak boleh dah orang luar tu semayang. Tak sah. Tak sah dah semayang berjemaah Jumaat pada hari tu. Pas dia semayang Jumaat tu, dia tak balik dah semayang. Balik semayang Zuhur pula dah. Dikira aku semayang dah hari tu, tapi dah masjid tak bagi. Masjid tak bagi masuk, maka aku semayang di luar, ikut imam di dalam. Walaupun jemaah rapat ke pagar, tapi sebabkan pagar tu dah di-lock dengan mangga kunci, jawab dia tak boleh, dah kita follow. Kecuali dia tak lock, dia selok je. Zak, selok. Maknanya kalau kita ulur tangan, boleh buka. Boleh. Dengan jarak 150 meter daripada binaan masjid. Boleh. Dengan syarat tak lock. Sekarang ni orang duk buat tanpa ada ilmu. Dah aku pergi, dah keluar daripada rumah, pergi ke masjid ni tak boleh semayang, pergi ke masjid ni tak boleh semayang. Dia tahu orang nak semayang, dah apa, dah ada semayang. Padahal pagar lock. Balik tak semayang Zuhur pula. Tak ada apa-apa. Sia-sia. Pergi dengan tak mengaji. Gitu. Sebab tu kena mengaji. Kok mana pun kena buat dengan ilmu. Orang tak bagi kita solat, balik semayang Zuhur. Tak berdosa kita. Tunggu ulil amri kan. Ikut ulil amri minkum. Pemerintah daripada kamu, daripada orang yang beriman di kalangan kamu. Dah dia kata setakat tu je boleh. Baliklah kita semayang Zuhur. Dia tak berdosa, kita tak berdosa. Dia buat atas darurah, sekian-sekian dia qada dia, kita balik sebab mengikut peraturan. Tak ada apa-apa, balik semayang Zuhur. Saya kena gitu tuan-tuan. 3 masjid pergi cari. Gi masjid ni lock juga. Gi cari masjid lain pula. Kunci juga. Luar lagi, daripada luar lagi apa? Polis tu bagi tahu, tak ada dah, tak ada. Pi masjid lain pula, tak ada juga. 3 butir masjid tak boleh. Balik semayang Zuhur lah. Tapi ada sebahagian daripada orang, tak nak balik, aku mari dah semayang di luar. Semayang di luar. Apa hukum masjid tak sama dengan hukum surau Jumaat pula. Gitu. Itu kena mengaji dengan apa dalam kitab fiqh lah. Tuan-tuan mengaji fiqh dengan siapa? Tanya dia. Biar detail, diperincikan supaya kita tahu. Baik. Mana tadi? Jadi meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Jadi ayat Quran saya baca tadi, Allah Ta'ala kata man kana yuridul ajilah. Siapa-siapa nak dunia, aku bagi. Tapi aku bagi itu mu kena faham. Aku bagi ikut siapa yang aku nak. Mungkin mu termasuk, mungkin mu tak termasuk. Lepas tu apa yang mu nak belum tentu kau dapat sebab aku bagi ikut apa yang aku nak bagi. Bahayanya Allah Ta'ala kata liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. Masalahnya di hujung tu Allah Ta'ala kata kami sediakan bagi mereka ni neraka jahannam. Gitu. Neraka jahannam Allah Ta'ala sediakan bagi mereka ni. Persoalan dia ialah yang ulama sebut, adakah semata-mata iradah tu kita dah jadi orang yang termasuk dalam ayat ni? Sebab Allah Ta'ala kata man kana yuridu. Siapa-siapa yang nak, adakah dengan semata-mata kita nak maka kita dah termasuk dalam orang yang summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Dah termasuk dalam kalangan orang yang akan dihumban dalam neraka jahannam. Tidak gitu.
Tafsiran kena faham pula cara ulama mentafsirkannya. Semata-mata iradah tu adakah dah dikira sebagai apa? Sebagai tiket untuk kita ke neraka? Tak. Sebab dunia memang kita perlu. Dunia tak ada orang tak perlu sebab kita dijadikan untuk di dunia. Hidup kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Wajaba inni ja'ilun fil ardi, di bumi, di dunia ni khalifah. Maknanya tak dapat tidak. Bila kita ni dijadikan di dunia, kita perlulah pada dunia. Naklah pada dunia. Tapi macam mana kehendak kita pada dunia tu? Itu yang jadi persoalan dia. Kalau kita ambil dunia, dunia tak melalaikan kita. Walaupun banyak ada dengan kita. Duit banyak, zakat berbilion contoh. Contoh yang ni tuan-tuan tak ada kena mengena dengan isu tadi. Contoh, zakat kita saja setahun juta katakanlah. Zakat kita. Tapi dalam banyak harta kita tersebut tak pernah melalaikan kita daripada Allah. Tak ada masalah. Berapa ramai sahabat Nabi yang kaya raya? Berapa ramai sahabat Nabi yang saat hidup dia dah mewasiatkan sebahagian daripada harta dia. Umar 1/4, yang ni 1/5, yang ni 1/3 dan sebagainya lah. Mewasiatkan harta dia. Maknanya sahabat ada yang ada harta kaya, tapi mereka ni ahlil jannah. Sebab tu semata-mata nak tak ada apa. Ustaz ni ada rumah tidak zahid ni. Nak suruh ustaz duduk bawah tangga. Masalah lah kau kita. Ustaz ni naik BMW. Tak zahid ustaz ni. Tak, bukan gitu. Sehingga melalaikan dia daripada Allah. Naik BM pun kalau duduk singgah masjid tiap-tiap masuk, tidak lalai tu. Kita naik kancil tak kenal masjid. Baik dia lah naik BM tu kenal masjid. Kita naik kapcai tak kenal masjid. Lalu pagar masjid bunyi azan tak reti lagi kita. Dia naik kereta besar, Jeep, MPV, SUV dan sebagainya. Singgah masjid tak berhenti. Lalu masjid, perancangan turun daripada rumah, mesti masjid dulu. Mana kita nak singgah ni semayang zuhur? Mana kita nak singgah nanti semayang asar? Plan siap dah dalam kepala. Kita tak ada plan mana-mana. Siapa tepat kita, kalau ada, kita berhenti. Kalau tak ada, kita tak payah berhenti. Plan kita. Itu perjalanan jiwa yang berbeza antara seseorang dengan seseorang. Bukan makna nak saja, tak kena dah. Tak. Dia melihat pula di sana perincian dia. Baik. Cuma Zahid sini dia kata, satu definisi lain yang ulama bagi ialah meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Itu tinggal dunia. Macam contoh, hari itu kita baca hadis berkenaan dengan seorang figur sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang yang sangat mewah. Mak dia orang yang kaya raya, ayah dia orang yang kaya raya, dia anak tunggal seorang pula. Mewarisi harta yang ditinggal yang mak dan ayah dia ada. Kayanya Mus'ab bin Umair zaman tu dah pakai barangan import dah. Selipar diimport daripada Hadramaut. Masa tu, zaman Nabi tu, kalau barangan selipar mari daripada Hadramaut, memang berkualiti tinggi. Orang lain tak pakai, dia pakai. Minyak atar mari daripada apa? Mari daripada Mesir. Gitu lah. Jubah daripada Mesir ataupun daripada mana lagi saya tak ingat tempat. Cuma nak sebutnya daripada luar import masuk. Minyak atar yang dipakai oleh Mus'ab tak ada orang lain pakai. Sehingga kalau Mus'ab ni masuk dalam satu kawasan, orang boleh tahu ni minyak wangi Mus'ab bin Umair. Kita tak sampai tahap tu kekayaan dia. Ni sebelum Mus'ab memeluk Islam. Tapi bila dia memeluk Islam, habis semua tu dia tinggal. Dia tinggal tu sebab apa? Sebab mak dia tak reda dia memeluk Islam. Lalu mak dia suruh dia tinggal semua kemewahan yang dia kecapi selama ni. Mewahnya Mus'ab ni sampai peringkat zaman dia tu, di kepala tempat tidur ada makanan siap dah. Ada mentega disebut dalam sirah. Ada mentega roti. Maknanya bangun celak mata, boleh ambil mentega dengan roti, makan terus. Bilik tidur kita tak ada gitu. Bilik tidur kita habis-habis ada isjuk.
Ada air sejuk terjaga waktu malam daga air. Air sejuk. Dok, dia mentega ni. Ada rumah orang kaya ada apa? Ada mesin Aristo ke apa sekarang ni. Masyhur sekarang ni orang-orang duk beli. Harga RM1 kan. RM1 tapi sewa lah RM1 tu. Dia mau nak sebutnya, rumah orang kaya ada lah macam tu. Tempat apa pantry dalam bilik. Kecil situ boleh buat air dan sebagainya. Tu Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan bayang zaman Rasulullah. Bila dia peluk Islam, mak dia tak bagi, dia ambil, dia tinggal semua. Dia tinggal tu kerana tak ada dalam hati dia cinta selain daripada Allah dan Rasul. Gitu. Dia tinggal. Tu yang dia boleh pergi ke mana-mana pun. Pergi ke Madinah, bawa diri, pergi dakwah. Nabi suruh dia pergi, bawa diri, dia pergi dakwah ke sana, ajak orang memeluk Islam. Dia antara safir, antara duta pertama yang Nabi hantar ke Madinah untuk berdakwah. Hasil daripada kerja buat puak-puak ni lah, Nabi pergi ke Madinah tu, rumah-rumah semua dah dimasuki oleh Islam dah. Ketika Nabi keluar berhijrah tu, bukan Nabi keluar sebagai pelarian dah ni. Nabi keluar berhijrah ke Madinah tu, di Madinah tu dah penuh dah dengan Islam dalam rumah-rumah tersebut. Nak kata Nabi pelarian macam mana? Keturunan Nabi ni Madinah belaka. Mak Nabi Madinah, tok Nabi Madinah. Madinah belaka asal usul dia. Tiba-tiba kita kata pelarian. Tak kebelik tu. Tidak nak jawab tu tuan-tuan Nak cerita ni nak cerita. Tuan-tuan cek balik lah. Cuma nak sebutnya, kita bila bercakap biar cermat gitulah. Terutamanya bila kita bercakap tentang batang tubuh, susuk tubuh orang mulia macam Rasulullah. Ada benda yang kalau betul sekalipun dari sudut istilah bahasa, kena tak aku letak di batang tubuh Nabi ni, aku kena mikir gitu. Tak ada lah manusia daripada sejarah manusia ni yang paling tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Nak banding dengan Adam walaupun dia mula-mula, Nabi lebih tinggi daripada Adam AS. Nak banding dengan Musa, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, Nabi lebih tinggi daripada Musa AS. Nak banding dengan siapa? Tak ada. Aku khairul bariyah, sebaik-baik manusia daripada Adam sampai ke hujung dunia. Tiba-tiba kita letak di level yang cukup rendah kepada Nabi. Tak kena. Tak senang dari sudut adab percakapan. Saya tengok ada orang defend. Ada orang defend. Dia kata, ni persoalan apa? Persoalan bahasa je ni. Dia kata, supaya Allah yarham Tuan Guru, sebut dululah Allah samsing. Persoalan bahasa. Ya, kita tak pertikai itu persoalan bahasa. Tapi, dari sudut bahasa, satu, dari sudut adab percakapan. Patut tak kita letak label begini kepada orang ni? Kalau sama-sama kita pun dengan pengerusi surga pun kita tak berani letak label. Dengan Rasulullah lebih-lebih patut kita beradab lagi. Baik. Mana tahu tadi hilang lah. Ni nak cerita bab zahid ni. Nak cerita bab zahid. Jadi iaitu meninggal kesenangan dunia, menuntut akan kesenangan akhirat. Jadi Mus'ab bin Umair waktu dia meninggal, dalam kitab Rijalu Haular Rasul sebut, saat dia meninggal, baju yang ada pada saat tu tak mampu untuk dijadikan sebagai kafan. Baju yang dia pakai tu nak dijadikan sebagai kafan, nak menutup seluruh jasad dia tak boleh. Kalau tarik bahagian kaki, bahagian kepala terbuka. Kalau tarik nak tutup kepala, bahagian kaki terbuka. Nabi tengok betapa fakirnya Mus'ab bin Umair ni selepas dia memeluk agama Islam. Bila orang tanya Mus'ab bin Umair waktu dia hidup, tak ada apa dia kata. Dia jawab sebab hub, sebab cinta kepada Allah dan Rasul lah menjadikan aku begini. Sehingga saat Mus'ab bin Umair masuk dalam satu majlis, para sahabat ada dalam tu. Tengok pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ni, para sahabat tak sanggup nak akak kepala tengok je. Pakat tunduk belakang. Segan nak tengok. Sebab apa? Mereka tahu betapa Mus'ab bin Umair ni orang yang sangat-sangat mampu. Tapi kerana agama, kerana Allah dan Rasul, dia tinggal habis licin. Gitu. Tu orang yang dikurniakan zahid dalam hati dia. Sanggup tinggal kerana Allah, kerana Rasul. Kita nak tinggal tempat tidur pun payah. Padahal boleh balik tidur pula. Bukan tempat tidur terbagi pada orang dah. Tinggal sekejap je. 45 minit katakanlah mari masjid, sembahyang subuh, balik masjid. 40 minit katakanlah. Payah. Nak juga sembahyang di rumah lah dia kata.
Tu kita. Benda duk ada. Dia orang ni benda tak ada habis. Diberi kepada Allah dan Rasul. Baik. Dan berkata setengah lain, menyimpankan. Ini setengah lain. Definisi daripada ulama lain pula. Dia kata apa? Zahid ni dia kata menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat. Macam mana ni? Daripada ni dipanggil bayan. Daripada barang-barang yang diyakinkan akan halnya tu salah tu. Situ maksudnya yakin akan halalnya. Gitu. Menyimpankan atas qada yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halalnya. Apa maksud dia ni? Maksudnya ialah yang ada pada kita hanya perkara yang kita perlu saja. Bukan dia benda yang ada di sekeliling kita ni ada yang daruri. Ada yang daruri, benda yang sangat-sangat perlu ada. Kalau tak ada tak boleh. Itu dipanggil daruri. Ada yang berbentuk haji, berbentuk hajiyat, sesuatu keperluan. Dalam apa? Dalam menyempurnakan hidup kita. Itu hajiyat. Ada yang berbentuk tahsiniyat. Tahsiniyat ni maknanya nak mengindahkan dah hidup kita. Tak ada pun tak apa. Orang zahid ni orang yang ambil qada perlu. Qada perlu. Kalau kita baca ketika awal dulu dalam bab syarahut ta'am, bab makan, maknanya makan qada perlu je. Katakanlah setengah pinggan cukup dah menghilangkan rasa lapar di perut kita, kita pun dah boleh beraktiviti. Maknanya setengah pinggan je lah. Dia tak akan ambil sepinggan ataupun lebih daripada sepinggan lebih. Tak. Tu orang zahid. Qadar mana dia perlu? Aku perlu berapa butir rumah? Sebutir saja. Berapa bilik perlu? 3 bilik katakanlah minimum. 3 bilik. Sebutir je lah dah. Yang butir-butir lagi tu? Butir-butir lagi tu untuk orang ni. Itu kebajikan lain dipanggil. Kebajikan lain. Untuk kita sendiri hanya sebutir. Besar mana? 3 bilik cukup. Ataupun 4 bilik. 4 bilik. 1 bilik lagi untuk apa banyak bilik ni? 4 bilik lagi ialah bilik khalwah katakanlah. Dia nak guna untuk seorang-seorang dia menyendiri. Okey, 4 bilik. Lain lagi, bilik master bedroom, anak lelaki, anak perempuan. Ataupun banyak bilik pun tak apa. Yang penting ada. Ni duduk saja bilik. Bilik banyak saja, tak guna. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat mana? Tak ada manfaat akhirat. Rugi situ. Rugi di manfaat akhirat tu. Baik. Dia SOP kena berhenti dia Hazan ni. Nak berhenti dah, jangan pusing. Nak berhenti dah. Mana cari stesen ni? Menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halalnya. Zahid ni lebih tinggi daripada warak. Zahid ni lebih tinggi daripada warak lagi. Orang warak kita panggil waraknya dia tu. Orang yang zahid ni orang yang lebih tinggi daripada warak. Sebab warak ni dia jaga diri dia daripada benda yang syubhat. Tu warak. Adapun zahid ni dia tinggal perkara yang halal. Lebih tinggi. Syubhat ni maknanya kita tak tahu halal haram. Orang warak dia tak ambil lalu. Tengok air ni contoh. Tengok air ni tak ada halal. Maka dia pun tak minum. Kalau kita belasah ya. Dia orang warak, dia tengok dulu halal haram. Sabun dia tengok halal haram. Ada halal jakim, okey boleh pakai. Tak ada halal tak pakai. Tu orang warak, syubhat dia kata ni. Sebab halal bayin, haram bayin. Antara dua tu, yang tak jelas tu, ditinggal oleh orang warak. Orang zahid yang clear halal, tak ambil selagi mana tak berhajat. Maknanya dia lebih tinggi lagi. Perlukah aku tambah kereta sebutir lagi? Perlu. Sebab apa? Anak nak guna untuk pergi balik sekolah, katakanlah. Kita sebutir, bini sebutir lagi urusan hantar ambil anak sekolah. Okey, perlu kita beli. Tak perlu, tak payah. Gitu. Orang zahid. Ni dok itu panah enjin saja. Hari ni panah ni, esok panah ni. Duk situ saja-saja kata. Ruginya.
Rugi. Kalau kita boleh manfaat untuk agama kan bagus. Manfaat untuk agama. Tak kira lah manfaat body tu kau ataupun manfaat duit yang kita nak guna untuk beli kereta kepada jalan Allah yang lain, mungkin manfaat dia lebih baik untuk akhirat kita. Tidak mungkin lah memang. Memang manfaat dia baik untuk akhirat kita. Jadi orang yang zahid ni orang yang tinggal yang halal. Kenapa? Kerana tidak berhajat, tak perlu. Perlu kau telefon? Tak perlu, tak ada orang call pun saya. Ni dak kita harga berapa? 5,000. Baru kerja 2 tahun ataupun baru kerja 2-3 bulan, beli telefon 5,000. Nak mana? Budak tu baru sekolah darjah apa dah tingkatan 15 tahun, bagi yang harga 5,000 nak buat apa? Dia tak berhajat dan dia tidak perlu. Dia hanya perlu sesuatu yang boleh guna untuk apa? Untuk call out, call in. Itu je mungkin dia perlu. Beli yang 2-300 cukup lah. Boleh hantar WhatsApp pada ayah pun okey. Boleh hantar apa? Call apa? Mak untuk itu ini dan sebagainya okey tu. Tu daruri. Beza dengan tahsini. Tahsini ni hiyah adalah memperelokkan lagi dah. Baik. Tu baru definisi. Definisi tentang zahid. Banyak lagi lah nak cerita pada kita tentang zahid ni. Tahap-tahap tingkatan-tingkatan zahidnya. Dan berkata setengah yang lain meninggalkan apa? Dan bahawasanya zahid itu satu kelakuan hati. Itu akan datang. Ini nak cerita kepada kita, zahid ni tidak perbuatan zahid, tapi dia adalah kelakuan hati kita. Akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.